penting sebab ia menyentuh hak kewarganegaraan Malaysia khasnya untuk Sabah dan Sarawak yang bersetuju membentuk Malaysia pada tahun 63. Kewarganegaraan Malaysia untuk rakyat Sabah dan Sarawak telah dipersetujui seperti terkandung dalam perkara 10 dalam 20 perkara peringgan 148 K Global Commission dan peringgan 18 laporan IGC yang kini dimasukkan dalam perlembagaan melalui pindaan definisi persekutuan dalam artikel 160-2 pada Disember 2021 termaktub dalam artikel 14 bahagian 3 perlembagaan melalui perundangan atau by operation of law untuk rakyat Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia serta peruntukan yang lain yang dibaca bersama dengan jadual kedua. Keadaan ini harus dikekalkan untuk Sabah dan Sarawak kerana apa-apa pindaan berkenaan kewarganegaraan perlu persetujuan Sabah dan Sarawak. Artikel 161I kurungan 1 dan juga mengikut artikel 161I kurungan 2 kurungan E. One Speaker, untuk apa-apa pindaan kepada perlembagaan cadangan, pindaan haruslah progresif bukan regresif, dan daripada cadangan-cadangan pindaan hanya satu saja yang progresif, iaitu untuk menurun kewarganegaraan melalui ibu atau bapa, bukan hanya bapa. Malangnya untuk cadangan pindaan yang lain, ianya boleh menghakis dan meminggirkan hak kewarganegaraan untuk rakyat Sabah dan Sarawak yang berhak mendapat kewarganegaraan melalui perundangan atau operation of law. Pindaan yang menukar secara by operation of law kepada pendaftaran atau registration adalah melanggar janji-janji kewarganegaraan untuk Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, saya mencadangkan agar pindaan yang menukar cara mendapat kewarganegaraan daripada perundangan by operation of law kepada pendaftaran tidak terpakai di Sabah dan Sarawak, dan pindaan-pindaan tersebut haruslah dirujuk balik kepada kerajaan Sabah dan Sarawak. Puan Speaker, rakyat Sabah masih berwaspada dan curiga kepada kerajaan pusat mengenai kewarganegaraan Sabah akibat tindakan buruk yang lalu seperti projek IC dan tindakan menafikan kewarganegaraan kepada orang asal Sabah melalui tindakan Jabatan Pendaftaran Negara. Melalui projek IC, kad pengenalan dan kewarganegaraan telah diberi kepada pendatang asing tanpa izin atau PTI, dan jumlah warga asing yang diberi kewarganegaraan melalui ini berjumlah hampir 1,5 juta, hampir sama dengan penduduk tulen. Ini telah mengubah demografi Sabah dan dilakukan dengan niat jahat pada waktu itu untuk menumbangkan kerajaan Sabah yang dipilih melalui proses demokrasi. Pemberian IC kepada PTI tidak mengikut undang-undang adalah satu penemuan oleh RCI mengenai pendatang asing di Sabah seperti ternyata dalam laporan RCI. Laporan RCI juga tersebut menyatakan penemuan bahawa orang-orang yang tidak berkelayakan berdaftar sebagai pengundi dalam daftar pemilih. One Speaker, selain penemuan RCI tersebut, kita juga kerap kali mendengar kejadian di mana PTI ditangkap dengan IC palsu, seperti guru dapat mengajar selama 29 tahun sebelum ditangkap dan disahkan menggunakan IC palsu. Pemegang IC palsu ditangkap juga cuba menukar IC palsunya disanakan. Satu nombor IC boleh dimiliki dan digunakan oleh pelbagai pemegang walaupun hanya satu nombor IC. Juga pegawai-pegawai JPN dan sewaktu dengannya juga
menganggotai sindiket mengeluarkan IC dengan kad IC yang telah yang sah tetapi dijual kepada yang tidak layak. Oleh yang demikian, saya meminta Kerajaan Madani menyemak semula IC yang dikeluarkan dalam keadaan yang meragukan dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pemegang-pemegang IC yang diragui ini. Salah satu lagi mengenai kewarganegaraan rakyat Sabah dan Sarawak adalah penafian kewarganegaraan kepada orang asal Sabah dan Sarawak oleh Kerajaan Pusat melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Masih terdapat adik-beradik umpamanya di mana ada yang mendapat IC, MyCard dan adik-beradik yang lain dinafikan MyCard. Juga terdapat yang tinggal jauh di pedalaman yang tidak dapat mematuhi keperluan JPN seperti pembuktian kelahiran dan penetapan tempat duduk lama dan sijil nikah yang tidak diiktiraf dan tidak mendapat kewarganegaraan atau IC MyCard. Mereka hanya diberi IC merah atau pemajutin tetap dan dengan pindaan anak dan cucu cicit mereka akan kehilangan hak kewarganegaraan melalui undang-undang dan perlu memohon untuk didaftarkan. Untuk menyelesaikan dan menentukan kewarganegaraan rakyat Sabah dan Sarawak, saya mencadangkan kita berubah dan memberikan mekanisme yang betul. Kita biarkan penentuan kewarganegaraan Sabah dan Sarawak dibuat oleh Kerajaan Sabah dan Sarawak masing-masing. Penentuan ini kemudiannya dimaklumkan kepada JPN yang akan mengeluarkan MyCard. Proses ini akan menyelesaikan segala kes-kes permohonan yang masih lagi tergantung. Sila Gulong. Ya, mekanisme ini ya terdapat sesuai oleh warga asing rakyat Sabah adalah warga Malaysia seperti yang dipersetujui semasa pembentukan Malaysia. Akhir sekali, saya ingin menyuruh bahawa pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada rakyat Sabah dan Sarawak harus mengikuti apa yang dipersetujui tanpa mengira bangsa dan agama atau seolah-olah hanya berpihak dan berat sebelah kepada satu bangsa. Sabah dan Sarawak sekiranya kerajaan masih kekal menghendaki kelulusan semua pindaan yang dicadangkan, saya mencadangkan supaya pengujudan satu mekanisme melibatkan peranan Sabah dan Sarawak seperti mewujudkan Suruhanjaya atau Jawatan Kuasa Kewarganegaraan Sabah dan Sarawak, menetapkan dengan jelas SOP atau terms rujukan untuk pemberian kewarganegaraan rakyat Sabah Sarawak. SOP tersebut harus menangani ketidakkonsistennya pemberian MyCard yang ada sekarang, di mana ada adik yang diberi dan ada yang ditolak. Masa sudah tamat, Yang Berhormat. Sedikit lagi. Menubuhkan juga satu jawatan kuasa pilihan khas untuk memantau pelaksanaan jawatan kuasa Suruhanjaya kewarganegaraan tersebut. Dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri kerana kemarin menyentuh tentang way out untuk PR, local PR. Mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Keningau mohon terima kasih. mengucapkan terima kasih dan harap cadangan itu diambil kira. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Saya jemput Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Puan Dipertua kerana memberi peluang pada Tuaran untuk turut berbahas rang undang-undang pindaan perlembagaan 2024. Puan Dipertua, di antara tanggungjawab yang paling penting semua ahli parlimen ialah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Semua kita telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Oleh sebab itu, apabila satu-satu rang undang-undang untuk memindah perlembagaan persekutuan ini, kita mesti sangat-sangat teliti. Kalau kita tengok dari segi sejarah, sejak pembentukan Malaysia 1963, perlembagaan persekutuan ini telah pun dipindah sebanyak 58 kali. Dan pindaan begitu kerap
begitu banyak pindahan ini telah dibuat kerana reactionary. Ada perkara yang berlaku, dia react. Oleh sebab itu, ada kecelaruan berlaku. Kita ambil contoh pasal 2 perkara 1 Perlembagaan Persekutuan. Sudah dipindah 2 kali. Pertama kali 1976. Dia dipindah, lepas itu pada tahun 2022 kita pindah lagi, balik ke asal. Satu lagi kes ialah perkara 122, yaitu pelantikan hakim Mahkamah Judicial Commissioner untuk Mahkamah Sabah dan Sarawak. Telah dipindah di Dewan Undangan di Dewan Yang Mulia ini pada tahun 1994 tanpa meminta merujuk kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Oleh sebab itu pada hari ini pindahan itu tergantung statusnya perkara 122 itu. Apakah pindahan yang telah kita buat ini terpakai atau tidak? Dan saya tuaran sebagai ahli Parlimen 5 Penggal, saya telah memperjuangkan perkara ini meminta apakah status pindahan tersebut, dan terakhir yang disebut oleh Menteri Undang-Undang ketika itu, hari ini dia sudah jadi TYT Sarawak, menyatakan bahwa test it in court, cubalah di mahkamah. Itulah yang telah berlaku apabila pindahan perlembagaan ini, Rang Undang-Undang Pindahan Perlembagaan dibuat seperti juga memindah mana-mana akta. Apa yang saya ingin cadangkan, Puan Pertua, ialah setiap kali perlembagaan persekutuan ini dipindah, saya mohon supaya mandatory dirujuk kepada satu jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang dianggotai oleh semua parti-parti politik yang ada di Dewan ini. Kenapa tidak? Sebab kita ini bertanggung jawab. Kita telah mengangkat sumpah. Saya sudah menganggotai beberapa jawatan kuasa pilihan khas parlimen tentang perkara seperti ini. Antaranya anti-hop law. Saya pun juga anggota di sana. Dan kami telah mempertimbangkan setiap perkataan dan sebagainya. Akhirnya hari ini kita nampak masih ada kekurangannya. Sebab itu kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita ambil contoh, hari ini kita memperjuangkan hak wanita. Hak wanita disamakan hak lelaki. Ya? Wanita Malaysia berkahwin dengan orang asing, anaknya lahir di luar negara, tidak mendapat otomatis kewarganegaraan seperti yang lelaki dan sebagainya. Hari ini dibuat, terima kasih, kita menyokong pindahan itu. Tetapi hak wanita, istri kepada suami yang asing ini, bila dia ikut suami di sini, dia kena give up dia punya kerakyatan asal. Tetapi kalau dalam masa 2 tahun perkawinan itu dibubar, maka kerakyatan, kewarganegaraan Malaysia kepada wanita itu ya kehilang. Apa jadi dengan wanita ini? Wanita ini akan menjadi stateless. Jadi alang-alang memperjuangkan hak wanita, perjuangkanlah terus, tapi yang ini tidak diperjuangkan. Inilah berlaku apabila kita rush. Kita tidak pertimbangkan dengan halus. Sebab itu sekali lagi saya mencadangkan, ya, ini tidak ada masalah ini, banyak lagi yang perlu kita bahaskan di sana, tetapi saya mencadangkan make it mandatory. Setiap kali perlembagaan persekutuan Malaysia ini dipindah, hendaklah terlebih dahulu dirujuk dahulu. Biar sendiri menteri yang mengatakan kerajaan ada cadangan memindahin ini, tapi saya mohon rujuk dulu kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk ini. Lepas itu kita pertimbangkan, dia must be a maximum. Jangan kita dalam masa 61 tahun, ya, sudah 58 kali. Lepas itu pindah lagi dan sebagainya. Kita banding dengan perlembagaan persekutuan yang lain seperti United States. Berapa tahun sudah United States? Berapa kali kena pindah? Sebab we are reacting to the situation. Kita tidak pertimbangkan apakah kesan pindahan ini terhadap perjanjian Malaysia sebagai contoh. Pembentukan negara ini, apa kesan dia terhadap itu? Apa kesan dia terhadap pelbagai keadaan negara kita? Jadi itulah saya dalam keadaan at the 11th hour ini mau mengundi saudara dan sebagainya. Saya mau cadangkan supaya pastikan. Sebab kalau tidak, kita ini gagal sebagai ahli parlimen. Kita angkat sumpah mempertahankan perlembagaan, lepas itu apabila begini kita tidak mampu mempertahankan perlembagaan hanya kerana perlembagaan persekutuan dipindah
mengikut seperti juga pindaan mana-mana akta. Sila Gulo. Jadi Puan Yang Pertua, sekali lagi saya mencadangkan supaya itu, dan yang saya sebut tadi itu perkara 122. Saya mohon kerajaan supaya rectify that. Kita sudah silap, kita tidak meminta kebenaran. Kita tidak merujuk Kerajaan Sabah dan Sarawak, tetapi dia tergantung. Jangan menunggu mengatakan bahwa rujuk dulu pergi mahkamah, biar mahkamah buat keputusan. Kita ini adalah the highest institution, kita yang menentukan, bukan mahkamah. Kita sudah tahu kita silap, kita buat. Dan begitu juga banyak provision dalam Perlembagaan Persekutuan ini telah dipindah, telah dihapuskan tanpa mengikut apa yang dikehendaki dalam pembentukan Malaysia. Jadi itulah apa yang dipertua saya mencadangkan sekali lagi, tolong saya harap kawan-kawan, rekan-rekan semua menyokong supaya mana-mana pindaan selepas ini Perlembagaan Persekutuan hendaklah terlebih dahulu dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Terima kasih.